Tsunami setinggi 2 meter landa Palu, Indonesia. Perdana Menteri kecewa, dunia tidak banyak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang anda saksikan tadi adalah detik-detik cemas ketika tsunami setinggi 2 meter melanda Palu, Indonesia berikutan gempa bumi kuat 7.5 magnitud yang menggegarkan Pulau Sulawesi. Menurut Agensi Mitigasi Bencana Alam BNPB, sekurang-kurangnya seorang dilaporkan maut dan 10 yang lain cedera susulan siri gempa bumi yang melanda pulau itu. Rakaman video amatur yang disiarkan oleh stesen televisyen tempatan memaparkan air menghempas rumah di sepanjang pantai di Palu. Selain Palu, tsunami juga membadai Donggala, kira-kira 27 km dari pusat gempa. Puluhan bangunan di Palu dilaporkan musnah dan sebuah kapal dihanyutkan ombak sehingga terdampar di tepi pantai. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi yang pertama berlaku pada jam 3 petang semalam, kira-kira 56 km utara Palu. Sementara gegaran 7.5 magnitud dikesan kira-kira 80 km utara Palu. Penduduk di Mamuju yang terletak di selatan Palu yang panik juga meninggalkan kediaman masing-masing. Mereka lari menuju ke kawasan tinggi selepas paras air laut mencatat peningkatan mendadak. Jurucakap BNPB Sutopo Purwo Nugroho berkata, anggota tentera telah dikerahkan ke kawasan terjejas bagi membantu mangsa. Presiden Joko Widodo melalui catatan Twitter berkata, beliau sedang memantau keadaan dan segala persiapan bagi menghadapi sebarang kemungkinan pasca gempa sedang dilakukan. Media tempatan juga melaporkan bahawa lapangan terbang Palu ditutup sehingga petang Sabtu. Sementara itu, gegaran turut dirasai di Poso, Sulawesi Tengah. Mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital daerah Poso. Bagaimanapun, premis hospital berkenaan putus bekalan elektrik. Sebagai langkah keselamatan ke semua pesakit, termasuk beberapa orang bayi dibawa keluar ke kawasan lapang. Masih belum jelas sama ada hospital itu mempunyai kemudahan generator untuk mendapatkan bekalan elektrik. Selepas 15 tahun, Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali ke pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA dengan memperkenalkan Malaysia Baharu pimpinannya kepada dunia. Selain menegaskan bahawa Malaysia Baharu ini akan berpegang kepada keadilan, tadbir urus yang baik serta menghormati undang-undang, Perdana Menteri melahirkan kekecewaannya kerana dunia tidak banyak berubah. Ikuti laporan Manjo Ismail di New York. Tun Dr. Mahathir memulakan ucapannya dengan menyatakan pendirian Malaysia yang mahu berkawan dengan semua negara, bersikap neutral dan berkecuali. Malaysia Baharu, tegas Perdana Menteri, akan menyokong setiap prinsip yang didokong oleh PBB dalam perhubungan antarabangsa. Beliau bagaimanapun kecewa kerana sepanjang 15 tahun ketiadaannya di arena politik antarabangsa, dunia bukan sahaja tidak berubah tetapi semakin berkecamuk. But today, 15 years later, the world has not changed very much. If at all, the world is far worse than 15 years ago. Today, the world is in a state of turmoil, economically, socially, and politically. There is a trade war going on between the two most powerful nations, and the rest of the world is feeling the pain. Tun Dr. Mahathir berkata, usaha dunia memerangi keganasan
tidak akan selesai sehingga punca sebenar ditemui dan dibuang, manakala hati dan minda mereka yang cenderung kepada keganasan dimenangi. Menurutnya, punca sebenar keganasan sekarang ialah apabila tanah rakyat Palestin dirampas bagi membentuk negara Israel pada 1948. Sejak itu, rakyat Palestin dibunuh dan dipaksa meninggalkan tanah mereka, manakala rumah dan ladang dirampas. The world does not care even when Israel breaks international laws, seizing ships carrying medicine, food, and building materials in international waters. The Palestinians fired ineffective rockets which hurt no one. Massive retaliations were mounted by Israel, rocketing and bombing hospitals, schools, and other buildings, killing innocent civilians, including school children and hospital patients, and more. The world reward Israel deliberately provoking Palestine by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. It is the anger and frustration of the Palestinians and their sympathizers that caused them to resort to what we call terrorism. But it is important to acknowledge that any act which terrify people also constitute terrorism. Perdana Menteri turut menyuarakan kebimbangannya terhadap nasib umat Islam di Myanmar yang dibunuh dan rumah mereka dirampas sehingga sejuta orang menjadi pelarian. Yet, the authorities of Myanmar, including a Nobel Peace Laureate, deny that this is happening. I believe in non-interference in the internal affairs of nations. But does the world watch massacres being carried out and do nothing? Nations are independent. But does this mean that they have a right to massacre their own people because they are independent? Tun Dr. Mahathir turut mengulangi pendiriannya sebelum ini bahawa PBB memerlukan perubahan. I had suggested that the veto should not be by just one permanent member, but by at least 2 powers backed by 3 non-permanent members of the Security Council. The General Assembly should then back the decision with a simple majority. Dalam pada itu, Britain mahu mendapatkan bantuan Malaysia bagi membolehkan negara itu terus menikmati keistimewaan perdagangan dengan ASEAN apabila negara itu meninggalkan Kesatuan Eropah tidak lama lagi. Ini kerana Britain mahu meneruskan hubungan dengan negara-negara ASEAN yang selama ini terjalin lancar berikutan kedudukan negara itu sebagai anggota EU. Hasrat itu disuarakan Perdana Menteri Britain Theresa May kepada Tun Dr. Mahathir dalam pertemuan mereka di New York. Hasil pertemuan itu kemudian dimaklumkan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah pada satu sidang media. Jadi selepas mereka meninggalkan ataupun tiada lagi dalam EU, mereka ingin sekiranya dapat suatu bentuk hubungan dilakukan antara mereka dengan ASEAN. Kita menimbulkan bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kerjasama, terutamanya mengharap supaya Britain dapat membantu usaha kita menangani masalah yang dihadapi oleh kelapa sawit di Eropah. Selain Britain, Perdana Menteri turut mengadakan perbincangan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani. Presiden Iran meminta sokongan Malaysia berhubung tindakan Amerika untuk berundur daripada pelan tindakan komprehensif bersama yang dikhawatiri boleh menjejaskan hubungan negara itu dengan 6 kuasa besar anggota kumpulan berkenaan. Di pihak Malaysia, Tun Dr. Mahathir meminta kerjasama Iran dalam urusan membabitkan kepentingan syarikat Malaysia yang melabur di negara itu seperti Petronas. Pertemuan turut diadakan dengan Presiden Sri Lanka, Maritpala Sirisena, yang mana kedua-dua pemimpin bertukar pendapat mengenai usaha membangunkan ekonomi di kedua-dua negara serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil PRK Port Dickson bermula 9 pagi bagi menentukan siapakah yang akan bertanding merebut kerusi berkenaan bagi menentang Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persaingan sengit dijangka berlaku apabila sebelum ini 5 calon sudah menyatakan hasrat untuk bertanding di kerusi berkenaan, tetapi ia mungkin menyaksikan pertembungan lebih 5 penjuru apabila terbaru bekas pembantu peribadi Datuk Seri Anwar, Saiful Bukhari Azlan, juga dikatakan mahu bertanding di kerusi berkenaan. Dan untuk mengetahui sama ada betul atau tidak, kita bersama Khairul Rizwan Azizan yang kini berada di Dewan Majlis Perbandaran Port Dickson. Baik Khairul, boleh anda kongsikan setakat ini berapa ramai yang sudah mengemukakan borang pencalonan? Silakan Khairul. Ya Yanti, terima kasih Yanti di Seri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera, langsung bersiaran dari Dewan Majlis Perbandaran Port Dickson. Ini kita bawakan kepada anda hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil Port Dickson. Persoalannya ketika ini, berapa ramai calon yang akan bertanding pada PRK pada kali ini? Kerana ketika ini saya dimaklumkan 8 calon telah mengesahkan sebenarnya untuk bertanding pada PRK Port Dickson ini, yang mana mereka juga telah membayar wang deposit untuk PRK ini sebanyak RM15,000. Dan selain daripada Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau akan ditentang oleh yang terbaru sebenarnya maklumat yang saya terima, iaitu bekas pembantu peribadi Datuk Seri Anwar, Saiful Bukhari Azlan, turut akan bertanding atas tiket calon bebas, dan turut bertanding atas tiket sama bekas ahli Parlimen Jempol dan juga bekas pengerusi Farda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad, personaliti media sosial Stevie Chan Keng Leong, dan 2 lagi individu iaitu Lau Sek Yan dan juga A. Rajendra. Turut mengesahkan akan bertanding iaitu Lieutenant Colonel Besar Muhammad Nazari Mokhtar dari PAS, manakala Parti Rakyat Malaysia mencalonkan Ahmad Kamarudin. Bagaimanapun, calon sebenar yang akan bertanding pada PRK Port Dickson ini akan ditentukan pada sekitar jam 10 pagi nanti. Dan sebenarnya ketika ini beberapa calon juga telah tiba di pekarangan Dewan Majlis MPPD ini. Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah tiba dan hanya menunggu giliran untuk masuk ke dalam Dewan ini sebentar saja lagi. Dan kalau boleh saya kongsikan, ketika ini juga di pekarangan Dewan ketika ini dipenuhi dengan penyokong dari parti dan juga calon-calon yang akan bertanding. Sesi penyambutan borang akan bermula jam 9 pagi tadi, telah bermula dan akan tamat pada 10 pagi nanti. Baik, PRK Port Dickson, hari pengundian akan telah ditetapkan pada 13 Oktober depan dan hari pengundian awal pada 9 Oktober ini. Dan pada PRK Port Dickson kali ini juga, kalau boleh saya kongsikan kepada anda, seramai 75,770 pengundi terlibat dengan 68,486 orang adalah pengundi biasa, 7,260 pemilih awal dan 16 orang pemilih tidak hadir ke luar negara. Baik, Yanti, saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Untuk maklumat laporan selanjutnya kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Untuk itu kembali bersama Yanti di Seri Pentas. Silakan. Assalamualaikum dan selamat. Baik, itu Khairul Rizwan Azizan langsung daripada Port Dickson. Kita ke laporan berikutnya. 3 lagi kemudahan Anjung Kasih akan siap dibina tahun depan, menjadikan keseluruhan 14 kemudahan sama akan beroperasi di hospital terpilih seluruh negara. Ia dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika berucap merasmikan Anjung Kasih, iaitu penginapan percuma untuk waris pesakit di Hospital Serdang semalam. Tambahnya, 3 kemudahan tersebut di Hospital Sultanah Bahia Al-Star, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dan Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. 8 lagi Anjung Kasih di seluruh negara, termasuk Hospital Selayang, Selangor, Hospital Sultan Ahmad Shah dan Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang. Selain Hospital Raja Permaisuri Banun Ipoh Perak, Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan dan Hospital Sibu, Hospital Umum dan Hospital Miri Sarawak. Tanggungjawab dan keperluan untuk menjaga ahli keluarga, saudara mara, sahabat yang sedang dirawat di hospital boleh menjadi satu kesukaran bagi sesetengah pihak. Lebih-lebih lagi apabila mereka kurang berkemampuan daripada sudut keuangan, seperti mana yang ditunjukkan dalam video yang telah dipaparkan tadi. Kadang kegelimpangan ni kita tengok di ruang-ruang koridor hospital. Kerajaan prihatin terhadap situasi ini dan cuba meringankan sedikit
beban ini dengan menawarkan penginapan percuma untuk ahli keluarga pesakit supaya mereka dapat bersama semasa rawatan dijalankan. Hadis sama, Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB Tan Sri Leo Mogi katanya 2 lagi bakal siap dibina dan beroperasi penghujung tahun ini di Hospital Pulau Pinang dan Hospital Tuanku Fauziah Kangar Perlis. Anjung kasih kemudahan yang diwujudkan sejak 2006 dan memudahkan lebih 54,000 waris pesakit. Masalah penduduk tempatan Sabah yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri sehingga menjadi penduduk tidak berwarga negara atau stateless memerlukan penyelesaian komprehensif agar tidak menular dan menjadi masalah yang lebih merumitkan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata kerajaan negeri memandang serius permasalahan itu kerana ia menyebabkan penduduk tempatan tidak dapat menikmati pelbagai kemudahan disediakan kerajaan termasuk pendidikan sekaligus menjejaskan masa depan mereka. Those young kids grown up, they can't even go to school. I mean, let alone going to universities if they don't have the so-called ID, because we are so concerned about their well-being, their future. But some quarters complaining about we are issuing IC, which is not true. These are not PTI. These Dusun lead. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata demikian di program Hari Bersama Ketua Menteri di Keningau. Turut hadir Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum. Program ini membolehkan rakyat khususnya di kawasan pedalaman untuk bertemu terus dengan Ketua Menteri bagi menyelesaikan masalah mereka. Pada majlis ini, Datuk Seri Shafie turut menyampaikan bantuan pendidikan Yayasan Sabah kepada 7 pelajar pedalaman. UMNO mesti keluar dari sindrom penafian dan tidak boleh menjadi terlalu defensif dengan menganggap semua teguran dan kritikan adalah cubaan untuk menjatuhkan orang Melayu. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ahli parti itu perlu menerima naratif selagi UMNO lantang ditegur, ia bermaksud parti itu masih disayangi. Bukan pada struktur, bukan hanya sekadar melaksanakan pemilihan dan mempunyai kepimpinan baru. Bukan sekadar menukar nama ataupun slogan. Semua itu kosmetik. Semua itu hanya ranting-ranting kecil-kecil sahaja. Sebaliknya, saudara-saudara sekalian, UMNO mesti dibangunkan semula dengan nilai, dengan moral, dengan ideologi yang paling tuntas. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Perhimpunan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC malam tadi. Katanya UMNO perlu menumpukan kudrat ke arah gerakan kebangkitan dan pencerahan bagi bangsa Melayu dalam tempoh masa 10 tahun akan datang. Teka-teki siapa yang akan bergelar juara Dai Pendakwah Nusantara musim ke-6 akhirnya terjawab apabila Muhammad Adam Muhibullah Abdullah atau Dai Adam dinobatkan sebagai pemenang. Pemuda yang berasal dari Ranau, Sabah yang juga merupakan seorang mu'alaf itu ternyata terkejut apabila namanya diumumkan oleh pengacara program realiti berkenaan Datuk Rosham Noor dan Izzah Nazri. Kejayaan Adam itu ditambah dengan perasaan sebab apabila ibunya Nur Syawani Abdullah yang juga baru memeluk agama Islam turut berada di sisinya. Sebenarnya tadi waktu kat backstage, tiba-tiba ada orang cakap, ada orang nak jumpa. So macam bila tengok macam, ya Allah ya Rabbi, kenapa pula tiba-tiba, sebab tak tahu pun akan datang kat sini kan. Sebab memang kat Sabah dan keadaan kami keluarga yang agak susah. So nak datang ke sini memang tak jangka lah kan. Rupanya ada yang plan, aduh lah. So memang alhamdulillah saya rasa sangat-sangat happy, sangat-sangat terharu lah. Sebenarnya bukan sebab kejuaraan, yang ni lah yang sebenarnya yang lebih buat saya rasa terharu sebenarnya. Saya menangis juga, bukan tidak tahu lah, saya tidak tahu macam mana hati saya masa ni. Saya terharu dengan anak saya walaupun kami baru keempat kali. Ada jangka saya menang kan? Baru keempat kali kami berjumpa, tapi syukur alhamdulillah. Walaupun masa itu dia tidak tahu saya masuk Muslim dan saya pun tidak tahu dia masuk Muslim. Tapi bila dia tanya saya, dia bilang, kau
Ami, ada saya mau kasih tahu kau. Apa itu? Kasih tahulah. Ih, takut dia bilang. Tapi bila dia cakap saya sudah masuk Muslim, saya cakap syukur alhamdulillah. Menurut Adam, beliau berhasrat menyambung pengajiannya di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, yang berbaki 1 semester sebelum merancang sebarang perjalanan kerjaya sebagai pendakwah. Naib juara program da'i milik Da'i Imran, manakala tempat ketiga dimenangi Da'i Haziq. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM60,000 serta menerima 2 tiket umrah tajaan Almas Beauty and Health dan trofi. Manakala naib juara menerima wang tunai RM15,000, tiket umrah dan trofi. Tempat ketiga pula menerima RM10,000. Laporan luar negara. Kementerian Pertahanan Belgium akan memfailkan saman terhadap Google kerana didakwa tidak mematuhi permintaan untuk mengaburkan imej satelit tapak tentera yang sensitif. Memetik isu keselamatan negara, jurucakap kementerian itu memaklumkan pihaknya telah meminta agar imej-imej seperti pangkalan udara dan stesen janakuasa nuklear dikaburkan dalam perkhidmatan pemetaan satelit Google. Google mendakwa ia telah bekerjasama dengan Belgium selama lebih daripada 2 tahun untuk bertindak balas terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh Kementerian Pertahanan itu. Google sebelum ini telah mematuhi permintaan sama dari kerajaan negara lain atas kebimbangan terhadap perkhidmatan Google Earth, peta Google dan perkhidmatan Street View yang dikhuatiri boleh menjejaskan keselamatan. Di Palestin, ahli keluarga banduan yang ditahan di penjara Hasharon Israel mengadakan tunjuk perasaan membantah pemasangan kamera keselamatan CCTV di sel tahanan wanita. Mereka menyatakan kemarahan terhadap pemasangan kamera berkenaan kerana ia jelas mencabul hak asasi dan privasi banduan. Menurut Persatuan bagi Menjaga Hak Banduan Palestin, wanita warga Palestin yang ditahan membantah pemasangan kamera itu dengan tidak meninggalkan sel mereka untuk senaman harian. Sebelum ini, kamera pengawasan di penjara Hasharon ditanggalkan berikutan bantahan daripada banduan wanita. Bagaimanapun, kamera pengawasan kembali dipasang selepas lawatan seorang Menteri Keamanan Israel baru-baru ini. Terdapat 32 wanita warga Palestin ditahan di penjara Hasharon, sementara 20 lagi di penjara Daman. 1,500 warga Palestin kini dipenjarakan di Israel, termasuk wanita, 350 remaja dan 6 ahli parlimen. Terengganu TFC mengesahkan tempat ke separuh akhir bola sepak Piala Malaysia apabila menumpaskan juara Liga Perdana musim ini, Felda United 4-3 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Bagaimanapun, TFC dicabar hebat sebelum mara dengan agregat 6-4. Felda United terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain import Thiago Junior pada minit ke-11. Terengganu berusaha membolosi gawang pelawat namun Felda United tidak memberi ruang menyebabkan keputusan kekal 1-0 hingga rehat. Bersambung babak kedua, Felda United berjaya menambah jaringan kedua hasil rembatan Ahmad Syamim Yahya pada minit ke-48. Gol yang dicari TFC akhirnya hadir pada minit ke-56 melalui jaringan Lee Tak dari luar kotak penalti. Semakin bersemangat, TFC bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-68 menerusi gol Adib Aizuddin Abdul Latif. Felda tidak berputus asa apabila berjaya meledak jaringan ketiga menerusi Fortunato pada minit ke-78. Namun TFC tidak memberi ruang kembali menyamakan kedudukan 3-3 menerusi tolakan Abdul Malik Mat Arif pada minit ke-82. Kapten Kipreti Cece menambah derita pelawat apabila meledak jaringan keempat pada minit ke-85 sekaligus melengkapkan malang gemilang skuad penyu dengan kemenangan dramatik 4-3. Baik, sekian paparan Buletin Pagi Visual Cube Rupik yang diselesaikan menerusi penggunaan sensor mengakhiri Buletin Pagi. Teruskan menonton TV3. Salam.